Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Jumpa lagi dengan Cikgu Liza untuk slot matematik. Okey. Hari ni Cikgu Liza nak ajar tajuk tambah pecahan. Okey. Okey, hari tu part 1 kita dah tengok macam mana belajar mencari pecahan setara. Okey, kemudian kita dah belajar berkenaan dengan tajuk mempermudahkan pecahan. Jadi kita belajar tambah pecahan. Okey. Okey, dah ready untuk terus belajar? Okey. Jadi Cikgu Liza ingatkan dulu, ya. Pertama, bila kita menjawab soalan pecahan, sama ada tambah atau tolak, jangan lupa jika kita perlu permudahkan, kita mesti permudahkan. Okey. Hari ni pertama Cikgu Liza akan ajar tajuk untuk pecahan wajar dahulu. Tambah pecahan wajar. Okey. Okey, pecahan wajar. Okey, baiklah. Pecahan wajar contoh. Okey, 1/2 kita tambah dengan 2/3. Okey, contoh. 1/2 tambah 2/3. Okey, pertama, ya, pelajar-pelajar perlu faham dan perlu maklum, ya, sedia maklum bahawa bila kita menambah soalan pecahan, ya, tak kira pecahan wajar atau nombor bercampur, kita mesti pastikan penyebut, ya, nombor sebelah bawah ni adalah penyebut yang pernah Cikgu Liza terangkan dahulu. Okey, penyebut di bawah atau nombor di bawah ini mesti sama. Okey, sebelum kita menambah nombor di atas, kita kena pastikan dulu nombor di bawah ni adalah sama. Sekiranya kita dapati ia adalah tidak sama, maka kita perlu samakan dulu penyebut. Okey. Okey, jadi bagaimana kita nak samakan penyebut ni? Okey, jadi caranya ialah kita tengok pada sifir. Okey. Okey, kita boleh tengok pada sifir. Okey, sifir contohnya sifir 2. Okey, Cikgu Liza tunjuk sifir 2. Okey, kita buat sifir kat tepi lah, ya. Cikgu Liza tulis ni dekat sebelah bawah. Okey, sifir 2. 2. Sebab tak muat ni, Cikgu Liza tulis kat bawah. 2, 4, 6. Okey, sifir 3. 3, 6, 9. Okey, kita perhatikan dekat sini. Nombor mana yang sama? Nombor mana yang kita dapati di antara sifir 2 dengan sifir 3, dia ada yang sama. Okey, yang sama adalah, okey, kita buat kotak sini senang. Okey, nombor yang sama adalah 6. Betul? Okey, 6. Jadi nombor yang sama ini yang kita ambil iaitu kita nak samakan penyebut tadi. Jadi 6 kita akan ambil bermakna dalam sifir 2, 2 didarab dengan 3 iaitu ini 1, 2, 3. 2 didarab 3 dapat 6. Maka sini 2 darab 3. Sifir 3, 3 didarab 2 untuk dapat 6. Maka 3 darab 2. Apabila nombor di bawah telah darab mendapat 6 sama, 2 darab 3 dapat 6. 3 darab 2 juga 6. Maka nombor di atas kena ikut nombor di bawah. 2 darab 3, maka di atas pun 1 darab 3. Di bawah darab 2, maka di atas pun darab 2. Jadi sekarang baru kita letakkan pada jawapan, pada kaedah kerja kita tadi. Kita boleh tulis sekali sahaja 6 kat bawah. Boleh juga. Iaitu 1 darab 3, 3. Tambah dengan 2 darab 2, 4. Okey. Kita boleh tulis sekali. Atau kalau kita tak nak tulis macam ni, kita tak tulis sekali, kita juga boleh tulis terus 1/1. Boleh juga. Okey, Cikgu Liza terangkan supaya faham maksud tu. Dia boleh juga tulis 3/6 tambah 4/6. Boleh juga tulis macam ni. Sama ada kita nak tulis macam tadi sekali jenam ataupun kita tulis berpecah. Tapi pelajar perlu ingat, nombor di bawah kita tidak akan tambah. Kita tidak akan tambah nombor di bawah. Kita hanya menambah nombor di atas. Okey, nombor di atas. Jadi 3 tambah 4, 7. 7/6.
6 ni adalah bahagian sebenarnya ya. Maksudnya bahagian asalnya. Jadi 7/6. Okey, kita dapat jawapan 7/6. Sekarang dah dapat jawapan 7/6. Adakah ini jawapan? Okey, adakah ini jawapan terakhir? Okey, untuk makluman pelajar, ini bukan jawapan terakhir. Ya? Ini bukan jawapan terakhir kerana ada lagi jawapan lain yang lebih tepat. Maksudnya bagaimana? Kenapa ini bukan jawapan terakhir? Kerana ini adalah pecahan tak wajar. Okay? Bila kita dapati ia adalah pecahan tidak wajar, bermakna ia tidak boleh dijadikan sebagai jawapan akhir. Maka kita perlu jadikan dia kepada nombor bercampur. Okey, nombor bercampur. Ingat lagi nombor bercampur? Okey, nombor bercampur. Kita perlu bahagikan nombor atas dengan nombor bawah. Okey, 7 dibagi 6. Atau ada cara yang lebih mudah? Macam mana? Okey, boleh saya tunjukkan cara lebih mudah ialah kita mencongat sahaja. Okey, perhatikan 7 dengan 6. Berapa beza antara 7 dengan 6? 7 tolak 6. Berapa bezanya? Ada 1 kan? 7 tolak 6, 1 kan? Perbalik nombor bawah 6. Kemudian di depan 1. Kenapa di depan tu 1? Sebab 6/6 tambah dengan 1/6 akan jadi 7/6. Faham tak maksud Cikgu Liza? 1 ni datang daripada 6/6. Hari tu Cikgu Liza dah terangkan nombor yang bawah 6/6, nombor yang sama atas dan bawah dia akan jadi 1. Jadi kaedah mudah dia adalah 7 tolak 6, 1, perbalik nombor bawah ni 6. Kat depan letak 1. Dari mana datang 1? Daripada 6/6 tambah 1/6. Ni asalnya. Tapi kita tak tunjuk kat sini. Kita tak tunjuk. Mana nak kita maklumkan ini? Lebih. Okey, faham? Atau kalau tak faham juga dengan cara ni, congak tu, gunakan kaedah. Okey, kita padam balik. 7/6. Okey, 7/6 ni, okey, Cikgu dah buat kotak. Okey, sebab sempit sikit ya. 7 bahagi 6. Yang tak wajar tadi. 7 yang dalam atas ni letak di dalam. 7 bahagi 6. Okey. 1 darab 6, 6, maka bakinya 1. Jadikan nombor bercampur. Okey, ikut arah pusingan jam. 1 besar, 1/6. Sama kan jawapan? 1 ni 1 besar, baki 1 dekat atas, perbalik 6. Ikut lawan jam. Okey, kepala, kaki, tangan. Pusing. So, jawapan dapat 1/6. Sama kan? Okey, boleh faham? Okey, kita boleh guna mana-mana cara sama ada nak mencongak ataupun kita nak guna kaedah ni. Bagi yang tak faham, boleh guna kaedah ni. Sama juga tadi, kita nak samakan nombor bawah nak tulis sekali. Okey, 3/6 macam ni. Boleh juga. Kerana 6 ni dia tak berubah. Okey, boleh faham? Boleh faham tak maksud Cikgu Liza? Okey, kita tunjuk lagi cara lain. Okey, Cikgu Liza padam ya. Okey. Okey, Cikgu Liza tunjuk cara lain. Okey, cara lain adalah contoh. Okey, katalah kita jumpa 3. Cikgu Liza buat, 3/4 lah katalah. 3/4 tambah dengan 1/8. Okey, contoh. Okey, kita tengok 4 dengan 8. Tak sama kan? Okey, kita cari. Kita cari dalam kotak. Okey. Kenapa kita tak pakai terus darab je? Macam tadi, kita boleh juga guna darab. 3 darab 2, 2 darab 3. Tapi ada kala nombor di bawah ni ada nombor besar yang boleh kita gunakan. Okey, sebab itu kita guna kaedah kita cari dekat sifir yang ada nombor tu. Yang paling kecil. Okey, contoh. Okey, sifir 4. Sebab nombor mula 4 kan? 4, 8. Sifir 8, 8, 16.
Okey. Jadi kalau kita buat 4 darab 8, 8 darab 4, 32, nombor tu dah macam makin besar. Nanti kita susah nak kecil, nak masukkan. Sebab tu kita cari dalam sifar yang paling kecil nombor dia teratas. Okey, 8, 8. Jadi 4 darab berapa? 1, 2. 4 darab 2, 8. 8 darab 1. Atau boleh abaikan sahaja. Nampak tak? Okey. So sekarang jadi, bawah ni kita boleh tulis sekali je 8 tengah-tengah. Ataupun nak tulis dua-dua pun boleh. Macam Cikgu Liza cakap tadi. Okey. 3 darab 2, 6. Tambah dengan 1. Okey. Jadi jawapan ni adalah 7 per 8. 7 per 8 dah jawapan akhir ke? Dah jawapan akhir atau belum? Sudah kan? Kerana 7 per 8 adalah pecahan wajar. Boleh kita permudahkan lagi? Tak perlu. Sebab 7 ni nombor ganjil. Bawah nombor genap. Tak ada sifar yang dapat dalam untuk 7 dan 8 sekali. Okey. Faham Okey, Cikgu Liza tunjuk yang lain. Okey. Contoh lain. Okey. Katalah soalan tu adalah, okey, nombor pecahan dia adalah nombor bercampur. Okey, 2, 1 per 3 tambah dengan 1, 5 per 6. Okey, contoh. Okey, 5 per 6. Besar tak nombor tu? Okey, kalau rasa besar. Okey, sekarang nampak tak 3 dan 6? Tak sama kan? Okey, bila tak sama, kita samakan dulu nombor dia. Ataupun kalau orang bijak, dia dah tahu sifar 3 dia dapat 6 kan? Kalau tak mahir, kita buat sifar. 3, 6. 6, 12. So, nombor yang sama adalah 6. Betul? 3 darab dengan 2. 6 darab 1. Okey. Kita tak guna 3 darab 6, 18. 6 darab 3, 18. Betul juga nombor tu. Tapi nombor tu jadi besar. Kenapa Cikgu Liza kata macam nombor macam tu lebih susah? Nanti kita nak permudahkan dia, takut tersilap kira. Sebab tu kita cari nombor yang kecil supaya mudah untuk kita mengira dengan lebih tepat. Okey. Okey, so sekarang apa perlu buat? Okey. Okey, sekarang nampak tak dah sama kan? 6. Ambil saja nombor besar ni. Okey, 2 ditambah dengan 1. Terus jadi 3. Boleh? Kemudian garis. Nombor berapa kita letak di bawah ni? 6. Sebab sama. Kita dah samakan dia kan? Hasil darab 2. 1 darab 2 tambah dengan 5 darab 1, 5. So sekarang jadi 3, 7 per 6. Okey. Nampak? 7 per 6 lebih kan? Sama macam tadi. Sama ada bahagikan atau mencongak. Bila 7 per 6, dia akan lebih 1 per 6. Okey, lebih 1 per 6. Tapi ada 6 per 6 yang kita namakan 1 tadi akan bertambah dari 3 jadi 4. Boleh faham ke? Kalau tak faham juga, boleh faham tak Cikgu Liza congak tu? Okey, kalau tak faham juga, okey, kita bahagi 7 macam tadi, bahagi dengan 6. Okey. 1 darab 6, 6 baki 1. Maka 1 per 6. 1 per 6. 1 per 6 ni, 1 ni kita tambah balik dengan 3. Okey. Jadi dia tambah balik 3. Sebab tu dapat jawapan balik 3. Dah dapat jawapan balik 4, 1 per 6. Okey. Boleh? Boleh faham maksud Cikgu Liza? Okey. Pertama yang perlu ingat ialah kita samakan nombor bawah. Okey. Cikgu Liza tunjuk last tajuk yang nombor pecahan wajar tadi. Supaya jangan keliru Okey. Katalah jumpa soalan. Kita jumpa 2 per 8. Okey, katalah 2 per 8. 2 per 3 tambah dengan katalah 9. Okey.
Saya nak bagi jadi nak permudahkan tu ya. 3 darab 3. Okey. Okey, saya letak sini 1 lah. Okey, sini tambah 3 contoh ya. Okey. Okey, so sekarang kita ada 3 dan 9. Okey, 3 dan 9. Kita buat sifir 3, 6, 9. Okey, 9, 18. Nombor mana yang sama? Nombor 9. 9 darab dengan 1. 3 darab dengan 3. Betul? 1 darab 3. Sini pun darab 1. Jadi sekarang berapa? 9 di bawah. 3 tambah 3 darab 1, 3 juga. Yang ni 1 darab 3, 3. So jadi 6/9. Adakah itu jawapan akhir? Bila 6/9 tengok ada dalam CP3. Boleh kecilkan lagi, bahagi dengan 3. Jadi kita akan dapat 2, sini 1, 2, 3. 2/3. Ini jawapan akhir. Itu yang maksud kita belajar permudahkan pecahan dan kecilkan tu. Ya? Selagi boleh kita kecilkan, kita kecilkan. Kalau kita dapat jawapan yang tak boleh nak kecilkan atau nak mansuhkan, so kita biarkan saja. Tapi jika ada, kita kena buat. Kita mesti kecilkan sampai nombor yang paling kecil. Maksud setara, nilai sama. Tetapi nombornya paling kecil. Kita permudahkan dia. Okey? Okey. Bagi yang pandai potong, lagi mudah. Dia pandai potong. Okey, dia guna sifir 3. 3 akan darab 3. 3 akan darab 2. 3 akan darab 3. Sama juga. Ni yang mahir potong. Okey, boleh? Okey. Cikgu Liza harap pelajar-pelajar fahamlah untuk operasi tambah pecahan. Okey, kena selalu latih dan mencuba. Paling penting ingat, bila soalan pecahan, pertama sekali, si alert pada nombor di bawah, penyebut, kena pastikan sama dulu. Jika nombor adalah sama, dah sama, kita boleh terus menambah di atas. Tapi jika nombor tu tidak sama, kena samakan dulu penyebut, yang di atas akan ikut. Okey, kemudian baru selesaikan satu persatu. Dapat jawapan akhir, pastikan jawapan itu bukan dalam keadaan jawapan pecahan tak wajar. Jika tak wajar, perlu bahagikan. Dapatkan nombor bercampur. Jika dapat pecahan wajar yang boleh dipermudahkan, adalah wajib pelajar permudahkan. Okey, boleh? Okey, itu saja dari Cikgu Liza. Semoga pelajar-pelajar dapat buat dengan baik dan betul, insya-Allah. Kajian belajar, kajian usaha, insya-Allah berjaya. Okey. Jangan lupa subscribe dan like. Komen sekali.